kita bersama. Kejap. Saya lupa nak pesan kat kawan-kawan. Sekarang ni musim coronavirus. Kita kena duduk rumah aja. Tak boleh keluar main. Main kat rumah aja. Main dengan ibu ke, dengan ayah ke, abang ke, kakak ke. Baca buku ke, buat kerja sekolah ke, tengok TV ke. Dengan jangan keluar. Dengan jangan keluar. Baik, itu dia pesanan untuk anda semua. Jangan keluar dan sentiasa berada di rumah. Assalamualaikum, selamat pagi. Borak Kopi Tiam secara langsung macam biasa kembali untuk terus menemani anda. Yes, dan saya bersama Muaz hari ini. Ya, kami bertugas tapi kami masih ada jarak yang sama-sama kita patuhi. Betul. Iaitu 1 meter daripada each other. Okey, dan pada anda di rumah pagi ni, Alhamdulillah bangun, boleh bernafas, boleh dapat peluang duduk di rumah dengan selesanya. Alhamdulillah, jangan lupa breakfast. Sambil-sambil tu, jangan lupa untuk layari kita punya, kalau nak tengok live juga mungkin ada yang rasa tengok Facebook ataupun nak ke Instagram kami, Facebook kami, nak nyatakan apa-apa nasihat ataupun komen anda. Betul. Boleh cari kami di Borak Kopi Tiam. Okey, pastinya hari ini juga kami nak sampaikan, nak ucapkan salam Isra dan Mikraj kepada anda semua. Yep. Pastinya perkongsian hari ini juga kami akan bawakan kepada anda, dan kita akan bawakan insya-Allah seorang tetamu yang akan bercerita mengenai hebatnya Isra Mikraj ini, dan juga kita akan update mengenai COVID-19, pastinya perkara yang amat merisaukan rakyat Malaysia. Dan macam-macam yang berlaku Dayah dalam masa beberapa jam ini. Beberapa jam sebelum kami sampai ke studio pun macam-macam update dan news yang kami terima. Jadi kepada anda yang kat rumah tangan tak stop tengok apa update terbaru, kami faham perasaan anda, sama juga sebab kita sama-sama rakyat Malaysia. Tapi sebelum tu nak bagi tahu yang pertama sekali, iaitu tentang kepada anda yang mungkin tak tahu, Muaz cerita sikit pasal TV9 dia bercerita. Alright, ini bermula 1 April nanti, saluran 119 iaitu TV9 akan bertukar kepada saluran 149 di Astro, dan kepada anda semua sila ambil perhatianlah yang selalu menonton TV9 ini, selalu tengok 119. Lepas ni nanti 1 April tengok kenapa dah tak ada dah, TV9 dah tak ada ke? Tak, dah bertukar siaran kepada 149. Takut diorang cari tak jumpa, Muaz. Lepas tu lagi saya nak bagi tahu ni kepada anda yang mungkin meminati I Can See Your Voice Malaysia, iaitu yang musim ketiga. Saya tak tahu Muaz follow ke tak, tapi memang mencuit hati seperti biasa. Dan biasalah nak mencari penyawa bersuara sumbang atau penyanyi sebenar. Jadi 6 lagi peserta akan beraksi di I Can See Your Voice Malaysia minggu ke-6. Jadi saksikan Era Fazira dibantu oleh Yusri Abdul Halim, Jihan Musa, Mak Adam bersama dengan Yusof Barin, Ira Syazira dan Kamal Andi. Nak buat pilihannya dalam I Can See Your Voice Malaysia ni pada 22 Mac jam 9 malam di TV3. Which is today lah hari ni. Boleh stream live HD ditonton. Jangan percaya apa yang anda lihat. Okey. Jadi itu kami nak bagi tahu, kalau anda berada di rumah ni pastinya ada macam-macam benda yang boleh anda saksikan, khususnya di TV3 menyediakan pelbagai program yang hebat untuk anda. Okey, dan sekali lagi kami nak bagi tahu dengan anda pentingnya hand sanitizer ni. Ya, betul. Kan ini dah menjadi satu kewajipan untuk kita kat mana saja kita berada. Setiap kali kita menyentuh sesuatu permukaan, satu benda, jangan lupalah gunakan ni. Banyak kali dah kita cerita kan. Ya, okey. Jadi kepada anda yang mungkin rasa macam kat rumah macam mana nak kena guna hand sanitizer juga. Okey, yang sebaik-baiknya anda basuh tangan, gunakan sabun. Itu yang paling utama. Hand sanitizer ni kita gunakan kalau kita keluar ataupun mungkin kita takut sentuh apa-apa permukaan. Contohnya mereka yang duduk di kondominium ataupun flat yang ada lift tu, tekan. Kadang-kadang orang lain tekan, kita tak tahu. Diorang tak pakai sarung tangan dan sebagainya. Jadi pakai hand sanitizer. Okey, basuh tangan selalu. Please. Okey. Jadi selain benda itu juga untuk anda, setiap hari kita nak tengok cuaca bagaimana. Agaknya ada yang katakan bila berada di rumah ni aktivitinya adalah basuh baju sebab nak cari aktiviti ni. Jadi dia suka basuh baju, suka nak jemur, suka nak angkat baju. Jom kita tengok keadaan cuaca hari ini di seluruh Malaysia bagaimana agaknya. Okey, saya dah jangka dah sebenarnya kalau dekat Kuala Lumpur sekarang kita ribut putih. Even semalam pun petang dah hujan dah. Betul, begitu juga di Shah Alam dijangkakan ribut putih. Lepas tu kita ke Ipoh. Lebih kurang sama juga ribut putih yang dijangka, dan juga Georgetown pun sama juga ni, Muaz. Nampaknya macam setakat ni dah 4 negeri dah ni rata-rata. Dan beralih juga ke Alor-Star dijangkakan ribut putih juga. Bagaimana di Perlis juga dijangkakan ribut putih. Yes, okey. Lepas tu kita ke mana lagi lepas ni? Kita ke Kota Baru. Kota Baru firstnya.
dijangka cerah. Tapi tak bermaksud anda boleh keluar jalan-jalan ya. Betul. Kuala Terengganu juga cerah sekali lagi. Ya. Peringatan berada di rumah walaupun saja yang berlaku. Bukan pergi tepi laut, pergi piknik, bukan. Tidak. Okey, Kuantan Ribut Peti, Johor Bahru juga dijangka yang sama. Dan seterusnya kita ke mana ni? Melaka. Dijangkakan Ribut Peti juga dan seterusnya di Negeri Sembilan Ribut Peti. Okey, ini bermakna hampir ke semua tempat di seluruh negeri Malaysia ni Ribut Peti. Kuching je Muaz tadi macam sama juga. Di Kota Baru. Cerah. Kota Kinabalu dijangka hujan. Jadi apa yang kami kongsikan ini adalah ramalan sahaja. Dan masa yang sama, kalau sebelum ni kami selalu pesan rancang perjalanan anda. Betul. Tapi bukan kali ini. Yes. Kami punya nasihat masih konsisten dan sabar. Sila duduk di rumah. Tak kisah cuaca apa tu, boleh susut untuk apa Muaz kata? Boleh. Basuh baju semua. Kita nak cari aktiviti-aktiviti yang ada. Okey. Yeah. Jadi hari ini juga kami nak kongsikan dengan anda semula. Ini nak bagi tahu adalah satu tempat makan yang sebelum ni kita dah siarkan dah pun. Tapi hari ini kita nak bagi tahu kepada anda peringatan untuk kedai makan masih lagi dibuka, akan tetapi anda tak dibenarkan untuk makan di situ. Hanya boleh take away ataupun orang yang telefon boleh hantar. Itu semua hero-hero frontliners tu. Betul. Yang tolong kita supaya kita semua boleh makan ya. Jadi ini salah satu tempat yang kita nak kongsi dengan anda, agak cantik juga. Namanya serius sikit. Okay, di Cyberjaya, di Cyberjaya, dan juga jangan risau kalau kata bila syuting ni. Jangan risau, sebelum ni kami dah syuting dah. Okay. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Trust Issue. Trust Issue nama kedai ya. Bila sebut hidangan fusion ni, kami di Borak Kopitiam nak cadangkan kepada anda sebuah kafe yang menawarkan hidangan high class dengan harga yang mampu milik. Inilah dia, Trust Issue. Wow, nak tahu juga kenapa guna nama Trust Issue ni? To be honest, dulu kita ada few names yang kita kamahkan, tetapi bila kita belajar apa semua, orang kata biar buat benda with a storyline, dengan dekat dengan hati kita, dekat dengan situation. So, Trust Issue pop up bila I have a things before yang saya buat. The only thing yang I masuk apa kena during that time is Trust Issue lah. Basically, kita dulu in Ceras almost 4 years. So, kenapa kita pilih Rekascape? First is kita try a new market which is office market. And then at the same time, kita nak cater more towards on events lah. So kita nak small scale kan kita punya business, which is kita tak nak besar-besar, kita just small scale kan, dan kita boleh provide very quality food. So tak sampai 100 menu lah, macam tu lah. Antara menu signature di Trust Issue adalah daging salai masak lemak warisan dan aglio olio ayam pecik. Menu ni memang special sebab resepinya diolah sendiri dan rasanya memang lain dari yang lain. Bukan sahaja makanan sedap, dekorasi dan konsep kafe ini pun sangat cantik. Dari segi pencahayaan dan jenis perabotnya juga pasti membuatkan pelanggan yang datang merasa seperti makan di kafe Eropah. Okay, sambutan yang sangat mengesankan, which is kita dah try banyak a few new things kat dalam Cyberjaya. When we talking about food, kita ada semua benda yang almost yang orang lain ada. Just bezanya Trust Issue ada Trust Issue punya style. Kita try to infusekan semua rasa tu Mak Saleh to international dalam the ingredient. Ni orang cakap our carbonara is walaupun basic, simple, is one of the best yang orang pernah rasa. Sebelum ni saya memang selalu tanya kat Ceras sebenarnya kan. Ceras tu memang dekat rumah kan, selalu datang lah macam event birthday party ke, event office ke, memang selalu lah. Cuma yang ni baru datang lah yang kat Cyberjaya ni, new outlet kan. Menu wajib saya akan try ayam percik diorang. Dia punya pasta ayam percik. And second saya akan try diorang punya dessert. Churros dengan mango cheesecake, itu memang top seller sini lah. Dekat sini memang sesuai untuk family punya tempat lah sebab dia besar, ada baby chair, parking pun senang, surau ada kat sini. So kemudahan memang lengkap lah. Saya bagi 5 bintang. Trust Issue Cafe dibuka setiap hari kecuali hari Isnin, bermula jam 8 pagi sehingga 10 malam. Kalau nak datang ke sini, lokasinya terletak di bangunan Rekascape, Persiaran Apex Cyberjaya. Okey, kalau anda ada plan nak ke Cyberjaya tu, janganlah lupa singgah dan rasai makanan dan minuman yang ada di sini.
Baik, sekali Alright. lagi untuk anda trust isu antara visual yang kita ambil lama dah. Ya. Beberapa bulan yang lepas kita ulangkan semula kepada anda. InsyaAllah nanti bila dah kembali normal, bolehlah kita pergi. Untuk, yelah sekarang ni semua orang tengah tahan. Nak makan makanan kegemaran pun tak boleh. Nak pergi keluar pun tak boleh. Tapi tak apa, kita jadi rakyat Malaysia bertanggungjawab lah. Sebab bukan apa, bila orang cakap duduk kat rumah ni, mungkin rasa macam tak tahu nak buat apa, bosan dan sebagainya. Sekejap. Saya tengok sekarang ni setiap hari, tak tahu kalau anda di rumah pun sama, masing-masing dah jadi chef yang hebat. Betul. Ya? Tiap-tiap hari cuba buat minuman yang baru yang sekarang viral. Buat apa dalgona kopi tu. Ada juga yang guna coklat, ada yang guna kopi. Ikutlah interest. Saya duduk tengok pun macam sedap. Wife pun dah cuba buat. Cuba buat. Memang baik. Jadi kita nak ada lagi menu-menu yang baru. Yang orang kata DIY, boleh buat sendiri. Yes, kan? boleh. Okey, jadi kalau dalam Borak Kopi Tenis biasa kita akan kongsikan macam-macam. Itu adalah salah satu saja yang macam saya dengan Muaz bagi tips tu untuk anda di rumah. Macam rasa nak buat apa, itulah contohnya. Inilah waktunya nak asah skill masak ya. Okey, seterusnya kita belum masuk delima lagi. Tapi saya nak cerita sikit sebab terlalu banyak bukan orang cuba sampaikan macam Daya, ini fake news ke betul tak, tapi this is real story, iaitu Dr. Luah rakyat sangat degil. Jadi ini adalah tentang sikap tak mudah sabar walau selepas alami titik kejatuhan. Dia kata dia berteriak persoal bagaimana kami yakin dia tak dijangkiti COVID-19. Kalau anda di rumah nak tahu apa yang berlaku, ini berlaku kepada frontliners sebab mereka rasa sangat terkesan sebab katanya adalah individu ni yang dikata dia pass through di jalan melepasi sekumpulan pelancong Cina. Dia tak bercakap ataupun tidak menyentuh mereka tapi beliau terus minta untuk lakukan ujian COVID lah. Jadi katanya mereka terpaksa menolak. Tapi makhluk Allah ni dia kata dia ni mula menjerit dan berteriak. Dia kata macam mana you boleh yakin I tak kena virus tu. Dan ada juga doktor lain dekat pusat kat Seremban juga katanya pesakit dia tak nak tunggu dekat ruangan yang ditetapkan. Walaupun dia tahu dia dah tunjukkan simptom dia tu ada jangkitan virus. Dan ada juga yang macam bila suruh karantin, ada yang lari, ada yang tak nak. Dan ada juga setengah yang memilih untuk berbohong supaya mereka boleh menjalani ujian. Tahu tak, ujian ni tak murah. Jadi mereka akan lakukan kepada kes-kes tertentu lagi-lagi ada simptom. Dan saya nak minta tolong sangat-sangat rakyat Malaysia kepada siapa yang ada simptom atau sebagainya, tolonglah berlaku jujur dengan mereka yang berada di barisan hadapan. Kalau anda pernah ada kontak dengan sesiapa yang pernah balik dari luar negara ataupun mungkin dah positif COVID-19, saya tak faham kenapa anda cuba untuk menipu sedangkan mereka ni berjuang. Kan? Saya tak tahu Muaz dan Muaz juga ada kami dari tim Borak Kopi yang ucapkan takziah. Muaz mungkin boleh kongsikan Muaz kehilangan seorang pakcik. Ya, apa-apa yang Dayah cerita tadi ialah perasaan kita ni apabila tengok ada orang yang tak bertanggungjawab masih lagi meneruskan kehidupan mereka macam biasa, sanggup bohong dan sebagainya. Dan semalam juga saya sebenarnya kehilangan pakcik yang kami cintai oleh kerana COVID-19 ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada semua supaya kita ni sentiasa bertanggungjawab untuk menjadi rakyat Malaysia yang sentiasa sayangkan kepada insan yang lain, seperti apa yang berlaku kepada pakcik saya ni dalam masa yang sangat singkat, Dayah. Dalam masa seminggu saja dia kena COVID ini daripada kontak yang difahamkan daripada orang lain, dan sesak nafas dibawa ke hospital dan semalam dia menggembuskan nafasnya. Akan tetapi ahli keluarganya yang lain juga turut terkesan ada yang positif COVID-19 ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada anda bahayanya virus ini apabila dia masuk dalam salah seorang keluarga kita. Di dalam keluarga kita tu, di rumah kita ada anak-anak yang lain, dia akan boleh efek anak-anak yang lain. Jadi sebab itu kita beritahu kepada anda sekali lagi kena bertanggungjawab, jangan keluar rumah, kalau boleh hindari dari perkara-perkara yang telah pun diberitahu oleh kerajaan. Dan saya juga nak bagi tahu ada mungkin yang risau mengenai saya dengan pakcik. Alhamdulillah segala-galanya berjalan lancar dengan mudah semalam, telah pun dikebumikan. Dan saya pun dah hampir berbulan tak jumpa pakcik. Akan tetapi itulah bagaimana susahnya kami bila tahu dia meninggal dunia tapi kita tak boleh buat apa-apa. Dan kalau saya pun boleh jalankan tanggungjawab saya, pakcik yang paling kita dekat sekali, paling kita rapat pun tak pergi untuk kebumian dia tu. Jadi saya harap pun anda pun ada respon ataupun tanggungjawab yang sebegitulah. Dan pengorbanan kita ni bukan saja saya rasa semua orang yang menghadapi situasi yang sama, bagaimana sakitnya hati kita, bagaimana beratnya hati kita ni. Kita nak pergi, kalau boleh kita nak tengok di saat-saat akhir tu. Akan tetapi inilah dia takdir, Dayah. Kita berada di rumah, hanya doa kami mengiringi arwah pakcik.
Baik, dan juga Muaz juga saya seberat Muaz untuk Muaz cerita sendiri pun bukan mudah secara langsung, dan kepada anda yang mungkin risau Muaz macam mana dan sebagainya, Muaz tak berjumpa dengan Pak Cik dah beberapa bulan. Betul. Itu juga yang Muaz kata ralat, tapi dalam masa yang sama juga mungkin Muaz itu adalah yang terbaik. Maksudnya sebab memang seperti apa yang Muaz katakan, benda ni tak memilih orang, boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Jadi jangan ingat anda, saya okey, saya tak kena. Tak, virus ini sangat jahat dan anda mungkin jadi mangsa seterusnya kalau anda terus berdegil dan tidak memberi kerjasama. Okey, baiklah. baik. Okey Muaz, sekarang ni kita nak masuk delima dan saya pasti delima kita banyak tentang COVID-19 dan tentunya kita punya delima yang pertama iaitu berbilion rakyat China rela duduk rumah tapi di Malaysia anda ancaman komuniti. Okey. Wanita Sekali dari lagi Malaysia ni kita dia highlight. ada kongsi pengalaman sebenarnya. Tapi kita nak cerita pasal kematian COVID-19 melonjak 8 orang ni dulu Muaz. Sebelum rakyat Malaysia tu share sebab banyak saya tengok tular. Okey, mungkin kita boleh ceritakan tentang kematian COVID-19 melonjak 8 orang. Mula-mula semalam ingat 4 orang saja masa awalnya. Ya, masa mula-mula tau. Tapi lepas tu macam bertambah lagi. Jadi benda ni memang sangat menakutkan Muaz sebab kita tak tahu berapa lagi akan bertambah hari ini. Setiap hari saya rasa semua orang tunggu the numbers yang dikongsi oleh KKM dan sebagainya. Dan betul yang ini dah duka cita dimaklumkan bahawa hingga kini berkaitan dengan COVID-19 ini telah dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center KPRC KKM, dan katanya pelaporan terbaru ini menjadikan jumlah kes kematian sehingga 8. Dan dalam sidang media, katanya Dr. Noor Hisham katakan jumlah kematian akibat wabak itu Malaysia adalah 4 kes, naik lagi lepas tu daripada pukul 1.30, lepas tu ke petang dan sebagainya. Macam bercakap tentang ini juga, yang last yang dapat kita tahu yang 2 tu berlaku di Sarawak melibatkan seorang ibu dan anak. Lepas tu ada satu di Kuala Lumpur dan satu lagi di Kelantan. Okey. Jadi kalau kita tengok memang widespread kematian ni berlaku di bukan seluruh negeri tapi banyak negeri yang sudah terlibat. Di seluruh Malaysia lah saya dapat katakan. Dan 1,183 yang telah pun disahkan positif COVID, dan sembuh adalah 114, manakala yang telah meninggalkan kita adalah 8 orang dan pakcik saya mangsa yang ke-7. Yang di Kuala Lumpur Yang di Kuala Lumpur. Baik, seterusnya ini peringatan sekali lagi kepada anda semua sebab kita semua sedia maklum bahawa larangan untuk keluar rumah telah pun dah mula. Hari ini masuk hari yang ke-5. Dan sekali lagi kita nak kemas kinikan, kita nak cantikkan lagi agar semua rakyat Malaysia ni dengar cakap. Dan kali ini hanya seorang saja dibenarkan untuk keluar ataupun ketua keluarga untuk membeli barangan keperluan. Bukan lagi semua satu keluarga kalau nak pergi beli barang bawa anak, bawa isteri dan sebagainya, kerana telah pun diberitahu oleh pihak berkuasa dan juga telah diupdate oleh menteri bahawa hanya seorang saja boleh keluar beli barang. Dan kalau difahamkan juga hanya seorang saja yang boleh berada di dalam kereta. Ini orang kata bagi mengekang COVID-19 ini. Jadi saya harapkan kepada anda semua sila ambil perhatian, kalau yang betul-betul nak keluar, nak beli ubat-ubatan, makan-makanan ini semua, hanya seorang saja dan biarlah ketua keluarga, kita sebagai suami ataupun ketua keluarga mengambil alih tugas ini. Hanya bila perlu. Bukan tiap-tiap hari juga nak berkira. Dan saya tengok banyak video juga sebenarnya bila ke pasar raya tu sebagainya, mereka ni rapat-rapat ni. Dekat-dekat. Tak boleh. Kita dah cakap kita mesti ada jarak itu 1 meter. Jadi tolong patuhi. Sebab kalau maksudnya dah cakap elok-elok, kita dah nasihat, undang-undang dah dikuatkuasakan. Jadilah seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Please, macam Muaz kata tadi, ingat lepas ni tak boleh keluar 2 orang, 3 orang, 4 orang, seorang sahaja wakil untuk keluarga. Okey, dan seterusnya pula saya kongsikan sikit tentang apa yang dikongsi oleh KKM Putrajaya di Twitter. Katanya macam mereka menjangkakan mungkin ada kenaikan lagi jangkitan. Mungkin akan meningkat. Jadi ini sangat menakutkan sebab setiap hari pun kita tengok numbers keep going up. Sehari Muaz saya tengok 100 lebih dan sebagainya. Sekarang pun kita dah 1,000 lebih kan. Jadi ini apa yang dijangka. Jangkitan dijangka meningkat. Jadi pada anda tolong stop this.
break the Okey. chain. Baik, satu lagi berita juga amat menjadikan kita apabila difahamkan Hospital Pantai Laguna Merbuk di Sungai Petani ditutup mulai hari ini sehingga 23 Mac berikutan seorang pesakitnya mempunyai kontak rapat dengan individu yang disahkan dijangkiti COVID-19 dan dalam kenyataan yang telah pun dikeluarkan pihak hospital menjelaskan wanita warga tempatan berusia 30 tahun itu hadir ke hospital untuk rawatan bersalin dan dia didapati mengalami demam selepas melahirkan anak. Siasatan lanjut mendapati wanita terbabit pernah tinggal bersama dengan ahli keluarga yang menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur yang diuji juga positif COVID-19. Jadi sekarang ni pesakit itu telah dirujuk ke Hospital Sultanah Bayan Al-Ostak dan hospital tu ditutup bagi nak cuci dan sebagainya. Jadi sekali lagi tanggungjawab anda apabila sampai di hospital, sila bagi tahu anda bagaimana sejarah anda kan, sejarah perjalanan, dengan siapa anda berjumpa. Inilah dia apabila tak beritahu yang anda juga ada kontak rapat dengan tabligh itu dan melahirkan anak di sana, tak salah, akan tetapi ianya melibatkan ramai nurse, doktor yang ada di situ. Semua staff-staff, mungkin pesakit-pesakit lain juga. Secara tak langsung mereka juga terdedah kepada bahayanya COVID-19. Yes, okey. Dan seterusnya adalah tentang rakyat Malaysia dibawa balik daripada Iran. Okey, dan katanya dibawa pulang hari ini. Kalau ikut berita yang terakhir kami dapat, katanya sampai pagi ini Muaz. Pukul 6. Jadi rakyat Malaysia ini mungkin mereka student ataupun bekerja di sana dan mereka dibawa pulang. Tetapi kepada rakyat Malaysia, jangan risau, jangan rasa macam mana, sebab kita tahu Iran juga mempunyai nombor yang sangat tinggi dengan jangkitan COVID-19. Tapi of course mereka ada saringan dan sebagainya. Betul. Untuk memastikan siapa yang ada jangkitan atau tidak. Mereka pun akan dikuarantin dan akan dibawa ke Institut Latihan Awam yang telah pun dikenal pasti. Jadi mereka tidak akan bertemu dengan keluarga ni. Jadi sekali lagi tahniah kepada Kerajaan Malaysia juga, Menteri Luar kerana begitu bertungkus lumus untuk membawa rakyat kita yang berada di luar negara. Dan difahamkan selain daripada Iran, sekarang ini dalam perbincangan bersama dengan Itali. Ya, betul. Dan Muaz, selain daripada kita tengok ramai rakyat Malaysia yang marah terhadap segelintir yang kira tidak memberi kerjasama, apa kata? Pagi ini kita tenang hati sekejap, kita nak kongsi doa elak wabak dan mungkin anda boleh bacakan bersama-sama sebelum kejap lagi kita kembali dalam Borak Kopitiam. Jom kita saksikan. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Kami dah berubah tempat sikit ni, tapi masih ngekalkan jarak 1 meter. Okay? Yes, ini memang penting walaupun saya rasa ada orang macam tak nampak bila jarak 1 meter. Apa ni respon? Maksudnya apa logiknya? Apa relevannya di situ? Kan sebab kalau nak kena juga. Okey, kita kena tukar perception tu. Kalau nak kena juga sebab kita boleh hindari perkara ni. Kan? Okey, sebab mungkin ada tanya macam mana? Sama-sama. Saya baru nak cerita, tak apa. Sekejap kita sambung. Sebab kita dah ada Da'i Zahar dalam studio. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da'i Zahar, apa khabar? Okey, saya Wakanda forever saja. Okey, sila. Okey, boleh hand sanitizer kami sediakan untuk semua guest. Betul. Hand sanitizer walaupun bercakap tak pakai tangan kan. Betul. Benda tu kena sentiasa ni kan. Da'i Zahar boleh dekat situ sikit. Okey. So 1 meter, 1 meter. Okey. So kiranya macam kita ucapkan terima kasih banyak sebab sama-sama bertugas dengan kami hari ini. Sebab ialah kita nak cerita tentang Isra' Mi'raj hari ni kan, Mas. Betul. Jadi mungkin
kalau kita tengok Isra Mi'raj ni, kefahaman kita mungkin kita belajar sirah ni waktu kita belajar sekolah dulu. Betul tak kan? Jadi mungkin kita nak ingatkan benda ni tak salah untuk kita sentiasa ingatkan bahawa pentingnya satu tarikh ini, satu cerita ini yang boleh menjadi teladan untuk kita semua. Mungkin kita boleh ringkaskan secara mudahnya untuk kita memahami mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Daya juga Muaz, takziah buat Muaz. Dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mulakan dulu penceritaan tentang Isra Mi'raj dulu. Secara ringkasnya adalah Nabi Muhammad SAW ini ada hampir 1000 mukjizatnya. Sangat banyak. Kadang-kadang yang kita tak pernah dengar pun ada. Contohnya dalam hadis yang sahih, Nabi ni boleh semasa solat boleh tengok kat belakang. Pernah nampak walaupun mata Nabi tak muka Nabi tak menoleh ke belakang. Tu antara mukjizatnya. Dan mukjizat paling terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang ada kat rumah tu yang kita tengah baca hari-hari ni. Dan mukjizat kedua terbesar selepas Al-Quran adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Alright. So apa Isra, apa Mi'raj secara ringkasnya? Isra adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menaiki burak. Burak ini adalah haiwan tunggangan ahli syurga nanti. Nanti Muaz, Dayah, kita semua masuk syurga. Kita boleh naik burak untuk pergi melawat ahli keluarga, melawat sahabat-sahabat, melawat Nabi dan sebagainya. Dan apa tu Mi'raj? Mi'raj adalah bila Nabi dah sampai ke Masjidil Aqsa, maka Nabi Mi'raj naik terus ke Sidratul Muntaha untuk mendapat ibadah solat. Itu secara ringkasnya lah. Basically memang betul kita memang belajar pasal Isra dan Mi'raj ni setiap tahun. Setiap tahun kita raikan. Cuma saya rasa mungkin untuk borak keputihan kali ini adalah kita nak ambil banyak beberapa perkara dalam Isra Mi'raj ni nak relate dengan hidup kita. Betul. Sebab saya tahu ramai orang boleh hafal kisah Isra Mi'raj, tapi bukan semua orang boleh nak relatekan dalam kehidupan. Contoh, apa relationship antara Nabi kena naik turun minta ibadah solat dikurangkan dalam hidup kita yang dekat Malaysia ni? Apa kaitannya? Okey, salah satu saya kongsi. Memang Nabi dapat ibadah solat 50 waktu. Itu yang waktu mula-mula kan? Masa mula-mula 50 waktu. Kita dengar pun seram, remang 50 waktu. 50 kali kena solat. 50 kali. Tapi diminta untuk naik semula nego, minta diskaun. Naik turun. End up last kali dapat 5. Apa hikmah yang kita boleh belajar daripada dalam kehidupan kita? Hikmahnya adalah Allah nak beritahu kat kita. Nabi naik atas minta apa benda? Hanya minta satu permintaan yang sama. Minta dikurangkan waktu. Berulang kali. Sampai kata, adakah Allah ini nak mempermainkan Nabi? Sebab bagilah terus 5 waktu. Kenapa nak kena naik turun? Rupa-rupanya mesej yang nak disampaikan daripada Allah kepada kita adalah mintalah kat aku. Walaupun permintaan yang sama, aku takkan jemu untuk dengar. Itu antara hikmah yang kadang-kadang kita breakdown sebab doa tak dapat pun. Betul. Doa tak dapat pun. Tapi sebenarnya yang kenapa kita yang berhenti doa, bukan Allah yang jemu untuk dengar. Itu antara benda yang kita boleh belajar singkapan dalam Isra Mi'raj. Ada banyak lagi sebenarnya. Antaranya adalah ada 3 peristiwa yang berlaku menyebabkan peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku. Okey, ada 3 benda yang boleh kita note down sesama. Pertama, semasa sebelum Isra dan Mi'raj, waktu tu Islam masih lagi belum berkembang lagi, belum hijrah lagi waktu tu. Masa itu umat Islam dipulaukan. Dipulaukan ni sampai tak macam mana? Tak boleh berkomunikasi dengan umat Islam, tak boleh bernikah dengan umat Islam, dan tak boleh ada transaksi any perniagaan. Maknanya andai kata orang yang bukan Islam buat 3 perkara ini pada orang Islam, dia akan kena hukuman, akan kena seksa, akan kena denda dan sebagainya lah. Jadi umat Islam waktu tu dipulaukan berapa lama? Bukan 2 hari, bukan 6 bulan, tapi 3 tahun. Sampai tahap tak boleh nak beli barang, terpaksa makan ranting-ranting pokok dan juga akar sampai luka bibi-bibi umat Islam waktu tu. Itu pertama, kesedihan buat Nabi. Yang kedua, kesedihan yang teruk sangat pada Nabi adalah bila Nabi kehilangan bapa saudara Nabi. Sayap kanan Nabi yang protect Nabi, yang jaga Nabi. Yang ketiga adalah dalam tahun yang sama, kehilangan juga sayap kiri Nabi, Sayyidatina Khadijah. 3 benda tu jadi buat Nabi down. Nak menunjukkan apa? Nabi tetap juga manusia yang ada rasa sedih. Sebab itu dikatakan zaman gelap waktu ketika itu. Ya, zaman kesedihan tahun itu. Tapi Nabi bersabar dengan ujian ini dan Nabi lulus. Bila lulus saja, maka Allah hadiahkan Nabi peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah perintahkan malaikat Jibril turun jemput Nabi naik ke perjalanan yang tak pernah dilalui oleh manusia-manusia biasa. Itu antara hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kenapa Nabi ini adalah makhluk top
paling terbaik bukan setakat di kalangan manusia tapi di kalangan malaikat-malaikat. Kenapa? Sebab Nabi since dalam perut pun diuji sehinggalah wafat. Maknanya syarat untuk jadi hamba terbaik mesti diuji. Dan kita sekarang diuji oleh Allah. Itu something yang saya rasa relatable dengan kita semua, macam yang apa Dai sebutkan. Bila kita diduga, maksudnya Allah nak beri kita sesuatu yang luar biasa. Betul. Macam apa kita ada, saya tahu ramai di rumah yang mungkin ada yang stres, betul lah Muaz, sebab saya tahu banyak efek mungkin daripada segi ekonominya, daripada segi kekeluargaan yang kita mungkin tak dapat jangkakan. Setiap orang kan lain dugaan dan perbezaan hidupnya kan. Jadi itulah saya rasa macam Isra Mi'raj bagus juga kita borak-borak, kita lagi lagi memahami, bukan setakat macam baca poster Isra Mi'raj, ni kita faham Nabi cerita Muhammad. ni kan. Contohnya apa yang boleh relatable lagi? Hand sanitizer ni pun ada relatable dengan Isra Mi'raj. Sampai macam ni sekali, betul. Contohnya, masa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, waktu itu Nabi tambat buruk. Soalannya, kenapa Nabi nak kena tambat buruk? Sebab itu memang istimewa. Memang tak ada orang nak curi punya. Tak ada orang nak rembat kan. Tapi kenapa Nabi tambat juga? Sebab Nabi nak beritahu, jangan hanya tawakal tapi usaha. Jangan tawakal ni tak kena virus ni, tak boleh. Sebab Nabi pun tambat buruknya. Nabi ni rasul. Manusia paling terbaik sekali. Pun usaha juga tambat buruk. Sama juga dengan kita, jangan hanya tawakal tak kena tapi pakailah hand sanitizer, cucilah tangan dengan sabun, usahalah untuk tidak keluar dan stay dekat rumah. Maksudnya kita buat apa yang sepatutnya. Sama juga saya selalu gunakan term ni juga. Saya suka kata, kalau macam tu semua orang keluar rumah tak payah pakai seat belt, tak payah pakai helmet, kita berserah saja ke Allah. Tapi kita tak ada usaha untuk jaga diri kita. Betul. Saya setuju dengan apa yang Naiza cakap. Nak masuk syurga tapi tak nak solat. Nak kerja, nak duit tapi tak nak kerja. Dia lebih kepada macam tak apalah saya tak solat tapi saya buat baik, saya ada pahala saya, mungkin pahala saya ni boleh. Allah tahu apa di hati saya. Itu kadang-kadang mungkin kita boleh clearkan benda ni. Betul. Sebab kadang-kadang bila pemahaman kita ni berbeza ikut logik akal, itu jadi sukar. Bagaimana agaknya benda-benda sebegini sekali lagi boleh kita relatekan dalam kehidupan kita? Okey, Islam tidak menafikan satu konsep dipanggil sebagai sunatullah. Benda yang bersifat sunatullah ni maksudnya macam ni. You nak something, you kena usaha. Tapi end up yang beri kita tu bukan usaha kita, tapi ada Allah. Tapi kena ada usaha tu sendiri. Sebab itulah kenapa Nabi walaupun confirm masuk syurga. Ini memang jamin 100% masuk syurga. Tapi kenapa Nabi tetap juga solat? Sebab Nabi nak tunjukkan pada umat, usaha tu kena ada. Solat Nabi tu bukan takat biasa-biasa asal lepas macam kita. Nabi solat setiap malam sampai lebam-lebam bekak-bekak kaki ni. Nak tunjukkan usaha tu kena yang terbaik, maka Allah pun akan bagi yang terbaik juga. So kalau ada golongan yang dia beranggapan tak perlu usaha Allah bagi, maka seakan-akan macam dia ni lebih hebat pula daripada Nabi. Sebab Nabi pun usaha, kau tak usaha pun. Betul. So itu benda yang saya rasa kena clear supaya yang tengok hari ni boleh clear dia memang kena usaha. Sama juga usaha jaga kita punya pergerakan, jaga kita punya kesihatan. Usaha itu mesti ada. Allah yang berkuasa untuk berikan kita punya kesihatan ataupun tidak. Dan satu lagi yang share adalah saya rasa sedih sangat bila saya terdengar satu ceramah ni. Dia sebut macam ni. Andai kata orang ni orang yang beriman, orang yang jaga solat, maka dia tidak akan kena virus, tidak akan kena dengan wabak. Dalam satu ceramah? Ada satu ceramah tu. Dan andai kata kena virus, maka itu tanda dia ahli maksiat. Allah. Okey. Saya rasa makin lama dah makin panas kat sini ya. Sebab ialah kita nak berbincang secara terbuka. Ilmiah dan santai. Sebab semalam saya tengok juga ada ramai selebriti yang kata kalau minta sangatlah kalau ada dai ustaz boleh buat live malam supaya boleh terangkan mengenai Isra Mi'raj ni. Jadi hari ni kita bawa dengan Daiza bersama dengan kita. Kejap lagi kita akan kembali semula. Tapi sekali lagi kita ada pesanan ni daripada adik cilik kita ni Daya. Komika. Ingat ni kalau budak-budak pun dah boleh faham, kita yang berumur kenapa tak faham? Kenapa tak faham? Aduh, hai. Jom kita tengok. Ada Komika. Ada lagi satu pesanan. Kita jangan balik kampung. Kalau rindu nenek dengan atuk kita call dengan buat video call je. Jangan balik kampung, bahaya. Nanti kita sampaikan penyakit ke atuk dengan nenek kita. Okey, itu saja dari saya hari ini. Assalamualaikum, Tata.
Waalaikumsalam Tata. Tak ada skrip kan, tak ada skrip yang paling penting. Aduh. Dia faham dan apa yang dia cakap tu untuk kita semualah, peringatan bersama. Kalau saya atuk nenek, jangan balik kampung. Okey, sekarang kita nak cerita tentang kita punya wira negara juga. Itu Datuk Lee Chong Wei Raiza ada kongsikan. Saya memang suka tahu baca kalau Instagram Datuk Lee Chong Wei sebab dia macam sangat santai dan kelakar juga, iaitu tentang dia pergi grocery shopping lah, pergi beli barang dapur. Lepas tu dia kata kenapa semua orang macam panik sangat beli barang ni? Yelah, daripada benda tu patutnya ambil 1-2 tapi ambil banyak-banyak. Dia kata okeylah, dia tengok makanan semua boleh habis. Okey, tak apa, makanan habis. Tapi dia tak boleh faham kenapa tisu toilet pun habis. Okey. Ini menjadi viral juga. Viral. So dia kata dia nak cuba faham. Macam dia kata dia punya wife pandai macam accountant, pandai kira. So dia kata matematik, dia kata okey, telur berapa banyak, roti ke apa semua, ayam lah. Tapi dia kata saya memang tak faham yang tisu toilet tu. Dia kata korang ni kat rumah ada berapa ramai orang nak guna tisu toilet ni. Jadi dia terjumpa dengan jiran dekat silap saya. Jiran dia kata saya ambil 2 tadi. Tak apalah, saya pun tak tahu kenapa saya ambil 2. Dia kata, Lee, kau ambil 1. Dia kata. So macam, dia kata, okeylah. Dia kata, ramai orang, saya pun perasan, kita bila tengok orang lain buat benda tu, kita pun akan terikut panik. Cuba nak tengok gambar ni, ya Allah, tisu tu saya tak tahulah nak makan ke, nak guna ke, rumah tak tahulah muat ke tak tu. Iyalah. Jadi banyak sangat tu. Kat rumah ada 30 orang ke? Iyalah. Mungkin dia nak cuci dinding apa semua guna tisu. Lepas tu dia beli banyak. Jadi sekali lagi, panic buying ni menjadi isu utama juga. Bayangkan kalau telur pun dia beli 3 papan. Sampai telur tu menetas agaknya, telur tu tak habis lagi. Jangan telur menetas, dia risau. Tapi dia nak fikir-fikirlah, ya, nak sampai ke mana, fikir juga orang lain yang memerlukan, orang-orang tua yang mungkin nak membeli, datang je bawa list. Bawa list tengok kosong. Yang lebih menyedihkan lagi, masa tu ramai yang beli awal, jadi mereka yang dapat gaji lambat ni tak boleh nak beli. Bayangkan orang yang mampu beli dulu, orang yang tak mampu tunggu gaji harian baru dapat nak beli. Jadi ini yang kita katakan sekali lagi, hubungan sesama manusia. Ya, betul. Macam apa yang Datuk Izzah kongsi Isra Mi'raj. Tadi kita terhenti di satu cerita tentang Datuk Izzah kata, saya tengok ceramah tu, dia ada kata apa tadi Datuk Izzah? Andai kata kena wabak virus ni, maksudnya kita ni orang yang berbuat dosa dan ahli maksiat. Saya nak share satu. Ada sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, yang ini antara 10 orang yang dijanjikan syurga, meninggal syahid disebabkan wabak. Maksudnya kita tak nak claim katakan bahawa orang yang kena wabak meninggal ni ini semua ahli maksiat. Betul, yang banyak buat dosa. Yang tak kena ni ni beriman. Ini orang soleh. Contohnya, siapakah sahabat tu? Namanya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Waktu itu wabak taun. Time itulah di mana sahabat puluhan ribu sahabat meninggal, termasuklah Muaz bin Jabal pun meninggal disebabkan oleh wabak taun di Amawas. So saya rasa statement tu tak kena dengan kita. Asal kita tak kena ni beriman sangat ke? Kita ni pun banyak lagi amalan tak cukup. Betul. Okey, dan satu lagi nak share tentang Isra Mi'raj punya isu dan apa kaitan dengan sesama manusia. Sebenarnya ada satu scene, satu keadaan yang sebenarnya sangat relatable untuk kita, kehidupan kita dalam wabak yang kita tengah alami sekarang ni. Adalah contohnya, kenapa Nabi perlu singgah ke Masjidil Aqsa untuk naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa Nabi tak terus naik je daripada Mekah? Apa lekeh sangat ke Mekah? Sama juga akan naik ke langit ke-7. Sama juga naik sampai juga langit ke-7. Kenapa nak kena singgah ke Masjidil Aqsa dulu baru naik? Sebab macam ni, just saya nak tunjuk tangan ni supaya kita faham. Nabi, ini contoh ni Mekah. Nabi naik burak sampai ke Masjidil Aqsa. Lepas tu naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, tangan saya next akan macam mana? Macam ni ke macam ni? Macam ni lah. Macam ni lah. Macam ala-ala Tromena lah kan. Okey, macam ni. Apa kaitan ini dengan musim COVID punya isu? Sangat relatable. Kenapa? Sebab sebenarnya Nabi naik ini bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Maknanya nak bagi tahu, untuk kita bertemu dengan Allah nanti, untuk masuk syurga nanti ada 2 syarat. Ni syarat pertama, ni syarat kedua. Apa benda ni sebenarnya? Sebenarnya ini adalah perjalanan Nabi semasa di dunia. Ini perjalanan Nabi naik ke langit. Maknanya syarat untuk masuk syurga, dia mesti hablum minallah, hablum minan nas. Dia tak boleh hanya hablum minallah sahaja. Dia mesti ada 2 elemen ini untuk masuk ke dalam syurga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Isu kita hari ini adalah kita salah faham. Kita ingat agama Islam ini adalah agama yang semata-mata ritual. Solat, zikir, Quran masuk syurga. Tak. Sebab Nabi dalam Isra Mi'raj dah tunjukkan kita dah tidak cukup hanya sekadar hablum minallah, tapi kena hablum minan nas juga. Contohnya adalah nanti bulan Ramadan, tarawih nanti kan ramai orang akan penuh kat
masjid, parking asal boleh. Kan double parking, triple parking sebab nak solat. Aku nak saf depan. Hablum minallah tak? Hablum minallah. Sebab dia jaga hubungan dengan Allah. Tapi adakah dia hablum minan nas? Kadang-kadang kita pun tegur, bang, tak boleh bang, ni tutup jalan ni bang. Kita kena marah balik. Aku ni nak solat ni. Yang kau sibuk lagi dengan keduniaan ni kenapa? Aduh. Kita rasa macam aku salah ke kau yang salah sebenarnya? Betul. Ada yang parking kadang-kadang depan rumah kawan-kawan Cina kita, kawan-kawan India, mentang-mentang lah dia tak pergi semayang, kan? Kita parking depan rumah orang. So, dia tak hablu minan nas. Sampai Nabi pun larang kalau kita makan petai ataupun baju kotor, busuk, pergi solat sekali sebab dia akan mengganggu orang lain. Bukan takat mengganggu yang Nabi larang, apatah lagi kalau kita mengakibatkan kematian orang sebab tak jaga kesihatan dan juga keselamatan semasa COVID ni. Baik, dan sekali lagi Dayah, kalau kita tengok juga pemahaman kita apabila larangan ke masjid dan juga surau, perkara ni belum pernah jadi lagi kat Malaysia. Betul. Dan saya tengok rata-rata ramai orang yang ada yang marah, ada yang kata kenapa tak boleh pergi masjid dan juga surau. Ada yang menangis, katanya rindu dan sebagainya. Biasalah manusia pelbagai perasaan. Siapa di antara kita pun yang nak surau ataupun masjid tutup, tapi ini adalah untuk yang terbaik, untuk waktu sekarang di mana kita semua tengah melalui wabak yang sangat dahsyat itu COVID-19. Jadi Daiza mungkin boleh kongsikan sikit sebab kita dapat tahu ada juga yang sorok-sorok, tutup lampu, solat. Jadi kita macam apa yang jadi soal ini? Jadi solat tu macam kenapa nak kena nyorok pula? Jadi secara mudahnya pemahaman kita, larangan ni telah pun dikuatkuasakan, kenapa kita tak boleh nak patuh? Secara mudah, ringkas supaya kita senang faham. Sampai saya pun kadang-kadang rasa macam sedih juga bila kata inilah zaman yang Dajjal nak keluar sebab tu masjid dikosongkan, tidak azan, terpaksa solat sembunyi-sembunyi macam zaman Nabi dulu beribadah. Tidak. Okey, saya ada ulas juga kat IG dan saya nak ulas juga eksklusif untuk Borak Kopitiam. Yang pertama adalah ada orang kata, tak pergi masjid ni takut Allah ke takut virus sebenarnya? Sebab kita takut Allah lah Dayah Muaz, kita jaga dan buat pendekatan untuk tidak keluar rumah. Sebab apa? Sebab Allah perintahkan dalam Al-Quran, atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah, pada Rasul dan juga pemimpin, pemerintah di kalangan kamu. Selagi pemimpin tu tak suruh kita buat maksiat, benda yang langgar syariat, maka kita wajib untuk patuh. Kalau kita betul-betul lah pegang agama ni betul, maka kita akan patuh perintah untuk tak keluar dan pergi ke masjid. Sebab itu request ataupun permintaan daripada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada yang kata macam pergi solat sekejap je, lepas tu tak jumpa pun, duduk jauh-jauh pun jauh. Ini tanda kita ni sayang kat agama. Tak. Kalau kita keluar juga, ini bukan tanda kita kuat agama, ni tanda kita tak kerti bahasa, tak faham bahasa. Dan juga yang ketiga, jangan risau. Saya tahu ramai orang rindukan nak pergi masjid, ramai orang rindu nak pergi surau, nak solat jemaah sama-sama. Saya faham. Jangan risau. Sebab apa? Sebab ulama sudah pun buat ada perbincangan nas dengan hujah. Sesiapa yang dah biasa pergi masjid solat jemaah sebelum ni, tapi terhalang disebabkan oleh keuzuran, wabak, sakit dan sebagainya, dan dia terpaksa solat dekat rumah, maka dia akan dapat pahala sama macam dia solat kat masjid. Jangan risau, pintu masjid memang tertutup, tapi pintu taubat masih terbuka. Betul. Dan pintu hati. Dan pintu hati untuk menerima. Dan tapi saya rasa hari ini macam saya happy sangat sebab sabda Isra Mi'raj kita kaitkan juga dengan kehidupan harian kita dan apa yang berlaku di Malaysia, in fact globally, itu tentang COVID-19. Dan kita sebagai seorang Muslim, betulkan saya kalau saya salah, memang Islam ni adalah agama yang menyeluruh, adin, maksudnya segala segi, daripada segi akhlaknya, faith-nya, daripada politik, kesihatan, kebersihan, semua ada dalam Islam. Betul. Jadi kalau anda seorang Muslim, seorang orang Islam yang betul-betul memegang pada agama, seperti kata tadi, hablum minallah, hablum minan nas. Okey. Jadi sekali lagi, Dai, kalau mungkin ada orang nak tengok live sekarang ni, Instagram dan juga Facebook, silakan. Alright, boleh pergi ke Instagram saya, Izhar Nazri. Kat situ kalau perasan video yang saya sebut tadi tu, and upcoming nanti saya akan share juga sahabat-sahabat yang syahid disebabkan oleh wabak yang mungkin boleh kita tingkatkan lagi ilmu-ilmu. Okey, Daiza, memang kita perlukan awak untuk kongsi lagi, okey? Sebab ya waktu-waktu ni, waktu orang di rumah, waktu ni dah di-scroll nak dapatkan ilmu lagi. Okey, jadi terima kasih sekali lagi Daiza bersama dengan kita, dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Ini dikongsikan sendiri oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, telah berkongsikan mengenai wira-wira kita. Inilah adalah tim pengurusan jenazah
masa COVID-19 Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Namanya pun telah pun diberi tahu, antaranya Ustaz Indra, Ustaz Muhammad Afif dan juga Ustaz Muhammad Fakrul Razi. Dikongsikan di gambar tersebut. Walaupun saya belum dapat pengesahan, tapi saya yakin gambar tersebut adalah di kawasan perkuburan arwah pakcik saya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada wira-wira ini. Memang sangat hebat. Mereka datang menguruskan jenazah dengan begitu mudah dan juga cepat. Satu pengorbanan yang sangat besar. Dan tak semua orang boleh lakukan ya. Dan sebenarnya kita nak berehat sebentar, kita nak tarik nafas juga. Betul. Dan kita juga nak dengar doa lagi, doa elak wabak. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama, kita aminkan bersama-sama untuk anda. Jom. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم Terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus menyaksikan Borak Kopi Tiam bersama Muaz dan juga Daya pada hari ini. Jadi alhamdulillah anda bangun pagi hari ini. Kita ucapkan syukur. Walaupun kita berada di rumah, saya suka buat benda ni Daya. Bila saya berada di rumah ni beberapa hari ni, saya buka tingkap, saya tengok di luar. Indahnya ciptaan apabila kita dapat menghirup lagi udara yang segar. Walaupun kita berada di dalam rumah, anda bayangkan, anda kat rumah tu anda rasa terseksa, tapi orang yang di kuarantin 14 hari lebih terseksa daripada anda. Mereka yang bekerja sebagai doktor jururawat juga lebih banyak bebanan yang berbanding dengan anda kan. Jadi saya rasa perkataan bosan tu mungkin boleh simpan dalam poket dulu ya, sebab ada bosan dengan ada tanggungjawab adalah dua benda yang macam langit dan bumi. Betul. Jadi bersyukurlah. Itu kunci utama kalau kita nak rasa lebih happy dalam hidup. Jadi sekarang ni happy-happy sikit, senyum positif, jangan rasa macam stres. Okey? Okey. Kami nak sharekan kepada anda ada satu video klip ni, lagunya Bukti. Ini dari seorang yang telah pun baru-baru ini dinobatkan sebagai juara tilawah Al-Quran antarabangsa 2019, iaitu tahun lepas. Okey, jadi kita nak dengarkan sedikit lagu daripada Farhatul Fairuzah dengan Bukti. Jom. Semakin ku mencari, semakin ku dekati, semakin ku rasa hilang kekalutan dalam jiwa. Tuntun dan bimbinglah daku, beri kesempatan waktu agar ku buktikan pengakuan cintaku padamu. Ya Rabbu ya Rahman, tsabbitnahu fil jinan, a'idna minan nisyan, wakhtimna ala al-iman. Ya Rabbu ya Rahman, fahimna haqqal bayan, hafizna kullul Qur'an, والثقال في الميزان. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، إن الله كان توابا. Tuntun dan bimbinglah daku, beri kesempatan waktu agar ku buktikan pengakuan cintaku padamu. Ya Rabbu ya Rahman, tsabbitna
dia Farhatul. Walaupun video klip tu relax je daripada tepi macam tu sahaja. Yang penting suaranya, nyanyiannya, UNIC laju Betul lah, bakat yang sangat hebat dia ada kan. Itu bukan semua orang ada tahu bakat. Lagi-lagi nak mengajar Al-Quran dengan sedap dan sebagainya. Dan juara tilawah kita ni 2019 ni dengan cerita memang tak ada kat studio tapi kita cinta jarak jauh. Katanya ada di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fahatul, dengar suara tapi sayup-sayup kedengaran. Oh ya. Fahatul, soalan ni saya tak patut tanya tapi saya tanya jugalah Fahatul. Barulah kuat sikit, barulah dengar. Fahatul kat rumah kan? Alhamdulillah. Okey, jadi yang pertama sekali dah breakfast ke belum ni? Sikit-sikitlah. Dah breakfast belum? Belum. Tak apa. Dia sanggup tunggu kita nak bercakap. Betul. Jadi kita sebenarnya sangat bertuah kerana walaupun tak berada di sini tapi Farhatul, kalau kita sedia maklum, merupakan peserta tilawah termuda yang menjuarai tilawah Al-Quran antarabangsa 2019 dan menjadi inspirasi kepada remaja di luar sana. Saya tengok video di YouTube Instagram ramai yang suka, ramai yang minat Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana boleh datangnya minat pada Taranum ini. Mungkin daripada awal penglibatannya. Silakan. Okey. Pada mulanya sebelum Farhan minat Taranum ni, Farhan seorang yang minat Korea juga. Minat apa? Korea. Okey. Sama juga macam remaja-remaja lain. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang Farhan lebih follow kepada adik-beradik yang lain sebab diorang lebih cenderung dalam bidang tilawah. Okey. Alright. Farhan nak nombor berapa? Saya nak nombor ke-5. Oh, nak ke-5. Oh, kiranya adik-beradik semua pun memang terlibatlah dengan Taranum, tilawah Al-Quran dan sebagainya? Memang diorang semua wakil sekolah dan tapi Farhatul terus jadi juara tilawah Al-Quran antarabangsa 2019. Betul. Adik-adik yang lain pernah masuk pertandingan yang besar sebegini? Pernah diorang dalam peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Memang semua ni orang kata run in the blood lah. Betul, kiranya tokoh ataupun idola memang ahli keluarga sendirilah. Ya, memang dalam ahli keluarga. Okey. So kiranya macam Farhan kan macam viral kan tahun lepas kan. Jadi macam dengan cerita UNIC kan dia lama dah hasilkan lagu bukti tu. Jadi apa kisah dekat sebalik lagu ni? Macam mana cara UNIC approach tu? Macam mana Farhan kata okeylah saya setuju nak buat lagu bukti ni? Okey. Mulanya Farhan ni memang minat untuk buat video-video. Kalau tengok dekat Instagram, video pendek lagu-lagu Arab semua kan. Jadi dari situ UNIC tiba-tiba message dan dia suruh invite untuk menyanyikan lagu bukti tu. Oh, macam tu. Okey, jadi siapa penulisan komposer lagu bukti ni? Lagu tu semua dibuat oleh Bazli UNIC sendiri. Okey. Kalau video klipnya pun kita dah tengok dah ya. Itulah lirik video tadi pun ini pun dah mantap dah ni. Dah macam penuh feel dan sebagainya. Kalau video klip ada plan nak buat ke Korea ke mana tahu? Dalam masa sekarang belum dibincangkan lagi. InsyaAllah kalau ada perkembangan adalah insyaAllah. Okey, ni seperti yang kita dapat saksikan sekarang ni adalah Taranum Challenge antara Fakrul dan juga Farhan sendiri. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit. Farhan. Ya? Waktu Taranum Challenge ni awak cuak ke sebenarnya? Awak nervous ke? Agaklah. Dia main saat lah. Okey, sebab saya rasa Taranum tak semua orang boleh buat. Mungkin ramai yang boleh mengajar Quran tapi nak Taranum ni memang ramai ada yang cuba-cuba tapi boleh dapat tapi tak sesedap seperti mereka yang mahir. Betul. Kan? Okey, Farhan nak tahu juga awak macam memang everyday practice ke macam mana untuk sampai ke tahap sekarang? Okey. Praktis tu nak kira sebab saya minat kan. Jadi praktis tu memang setiap hari lepas solat. Praktis tahu saya akan buat satu lagu lah sebab dalam Taranum ni ada banyak lagu dia. Lagu.
Okey. Jadi kita nak tengok juga ada satu lagi challenge dan juga video ni pun orang suka tengok viral apabila Farha bersama dengan Daud Kim Taranum ni dan difahamkan sebab dia minat dengan Korea. Kebetulan dia dapat pula rakan-rakan kita berada di sana tu. Kan? Ya. Okey. Kita nak tengok dulu video kan? Ambillah kita tengok video sekejap. Okey. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah sadaqallah. Masya-Allah. So this is the one of the Kamsahamnida. Farha. Farha. Daya tengok video tu, Daya macam confused dah. Daya rasa Farha pun dah macam rupa orang Korea dah. dia curang muka. Suka. Ini sebab dia minat kan. Dia dah rupa pun macam orang Korea juga. Betul. Tapi kan kita orang ni memang pernah tengok awak di YouTube, tengok dekat Instagram, Farha Taranum kan. Tapi kita rasa macam dekat Borak Kopitiam ni, saya rasa ramai penonton nak dengar awak bertaranum secara live. Betul. Boleh Semalam tak? saya buka YouTube Farha ni, saya pun bertaranum lah seorang-seorang. Awak cuba? Saya cuba. Okey, tapi sampai mana je? Surah Al-Kausar kan? Bunyinya macam sedap tapi tak tahu. Tak tahu. Macam tak sampai lagi. Macam tak sampai. Okey, tak apa. Farha, tolonglah ajar kita orang. Kita nak dengar sangat awak taranum. Silakan. Okey, kita buat ayat pendek lah. Okey, boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, indahnya. Tak, saya rasa sekejap. Itu live ke ataupun recorded tu, Farha? Saya ada dengungannya. Kan, macam betul-betul record. Padahal kita memang buat live di talian ni. Kalau Farha nak tahu, Muaz ni Abang Long kami. Jadi, Abang Long kata nak tanya apa? Teknik asas yang mungkin kita boleh belajar lah untuk kita beginner ni. Beginner ni. Macam mana? Apa teknik asas taranum? Okey, bagi Farha, teknik asas ni pertama sekali kita boleh banyakkan dengar kori-kori masyhur YouTube. Dan kita cuba untuk tiru bacaan dia. Kena cuba tengok repeat. Lepas tu sampai jadilah orang kata. Ya. Orang kata kena beranilah untuk mencuba. Itu salah satu tips lagi, berani. Okey, kena berani. Lepas tu tak salah lah kalau kita tanya pada yang pakar lah kan. Kita baca depan yang pakar tu yang susah tu. Okey, dan kepada anda juga yang macam tahu, Farha, share lah sikit Instagram. Sebab orang nak tengok video awak, nak stok lepas ni. Okey, Instagram boleh tengok dekat Farhatul Fairuzah. Nama tu Farhatul Fairuzah. Dan YouTube, Facebook semua sama juga, Farhatul Fairuzah. Okey, jadi ada yang tanya kat saya tadi, dia kata nak jumpa ataupun nak telefon ni, boleh tak tanya dah ada berpunya ke belum Farha ni? Belum lagi? No comment. No comment.
Sebab rata-rata saya tengok dekat YouTube kan, semua dia kata, "Ui, sedapnya bacaan Taranum ni. Kalau yang ini 20K saya sanggup." Itu dia. Jadi, Saya baca kat YouTube ya. Jadi Farha, get ready lah. Tak tahu lepas ni siapa masuk Minang Okey Farha, terima kasih Farha. Jaga diri. Sekian salam dekat keluarga. Terima kasih banyak sudi kongsi yang kami bacaan Taranum anda. Thank you. Terima kasih juga. Okey. Okay, bye. Assalamualaikum. Betul, sekali lagi Dayah, dalam keadaan kita berada di rumah ni, tiada siapa yang boleh menghadkan kreativiti kita. Kita boleh telefon melalui media sosial sekarang ni. Semua benda boleh diteruskan seperti biasa kan? Ya, betul. Termasuklah belajar Taranum sama-sama, ikut borak kopitiam live siap. Yes. Okey, tadi kita dah dengan Farha. Tapi lepas ni kita bersama dengan Kokok. Kokok ni kalau dalam segmen Topanda ni, memang selalu dia akan bersama dengan artis ke ataupun social media influencer ke. Minggu ni dengan siapa, Mas? Dengan cerita dia dengan Wan Ahmad. Tapi sekali lagi nak beri penjelasan kepada anda, telah dirakamkan awal, dah sebulan lebih dah. Jadi jomlah kita kenali siapa Wan Ahmad ni. Ya. Mari. Let's go. Nama diberi Nurahikin Kamilin. Ramai panggil saya Princess. Halah, kalau susah sangat tu, panggil je lah Kokok. Tu nama glamour saya. Misi Tumpang Dia 2.0 kali ni nak cari si penumpang hati. Macam biasa, hari ni Kokok tak berseorangan. So, siapa dekat sebelah tu? Kokok sebab macam ni. Wans, mesti ramai rindu Wans tau. Dia pernah popular dengan lagu Terus Mencintaimu. Biarkanlah saja ku terus merindu dirimu. Kita tahu dah lagu dia. So, Wans Ahmad in the house, guys. Assalamualaikum. Assalam. Suka makan simple je. Contohnya kalau ada nasi dengan kicap je, apa pun jadi. Okey. Tak tahu kan? Suka nak tahu detail sesuatu benda. Contohnya, orang sebut satu perkataan, Wan tak tahu. And Wan suka search benda tu. Suka cari apa benda. Okay, perkataan ni, bila tahu, Wan nak cari lagi apa yang detail-detail gitu. Wan sebenarnya nampak hua-hua, tapi Wan sebenarnya jenis banyak berfikir sebenarnya. Kadang sampai nak tidur pun, 4-5 pagi pun tak boleh tidur lagi sebab duduk fikir. Esok kena buat apa, next apa benda aku kena buat. Betul, astrafobia. Wan ada astrafobia. Kadang Wan ni ada jenis penyakit yang paranoid. Orang tak tahu kan, orang nampak macam kita cool hua-hua. Tapi sebenarnya Wan kadang-kadang ni ada psycho juga kadang-kadang. Bila Wan seorang. Betul. Tapi betul. Bila Wan seorang bersyabab yang bermusim, tak punya tempat di benak jiwa ku, jemaah mereka bermukim. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mukmin, ubat gemetar senja suaranya turun ke kasur masyhur si. Kan mata yang lesu itu. Kokok. Dan mimpikan yang indah, mimpikan aku. Dalam apa-apa yang kita buat pun, kalau kita suka benda tu, kita cintakan benda tu, maknanya kita naklah. Kita keep buat. Kadang kalau Tuhan tak bagi hari ni, mungkin nanti. Kadang ada orang ambil masa 10 tahun, 5 tahun. Setiap manusia dah ada perjalanan yang Tuhan dah tentukan. Kadang kita rasa macam give up kan, depressed. Kenapa macam ni? Kenapa tak macam dia orang? Sebab Tuhan dah tentukan. Itu jalan kau kan. Kau buat je, follow je. Memang kita nampak macam cara tak langsung benda tu berlaku kan. Tapi sebenarnya memang benda tu dah di-plan. Sebenarnya Tuhan dah susun benda tu. Itulah kata-kata motivasi daripada Wan Ahmad. Agak bermanfaat lah ya. Jangan putus harapan. Yes. Wira Panji Hitam. Apa sebenarnya Wira Panji Hitam tu? Wira Panji Hitam ni kalau menurut Islam kita tahu nanti di akhir zaman nanti sebenarnya Allah memang mengirimkan setiap 100 tahun seseorang dalam Islam ni untuk memperbetulkan balik keadaan macam tu. So kita tahu di akhir zaman nanti Allah akan mengirimkan Al-Mahdi untuk menegakkan balik syiar Islam macam tu. Jadi Wira Panji Hitam ni Al-Mahdi lah. He will come tu. He will come soon. Al-Mahdi lah. Al-Mahdi, Nabi Isa. Tapi sebab masa tu, Wan slow. Ni jujur lah cakap kan. Jujur cakap, engagement dekat IG, dekat YouTube slow. Wan dah serik dengan benda yang Wan tulis, benda yang Wan nak share tapi tak dapat attention orang. Kadang bukan kita nakkan perhatian tu, tapi kita nak orang dapat apa yang kita nak share. Dia orang kena ambil tahu. Lagu tu, He Will Come Soon tu, difahamkan lirik dia betul-betul. Tak banyaklah perkataan-perkataan ataupun lirik-lirik yang Wan memang buat sendiri. Kebanyakan lirik-lirik dalam tu semua hadis-hadis yang Wan ambil. Cuma untuk menyedapkan dia punya susunan tu, haruslah digunakan gaya bahasa
pelbagai bahasa yang ada. Kalau cerita ni memang akan takut. Dukhon ni adalah kabus tebal yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Dukhon ni orang kata gerbang daripada fasa keempat nak ke fasa kelima. Nak berlakunya peperangan dunia ketiga. Dukhon ni akan berlaku pada Ramadan, pertengahan Ramadan dan hari Jumaat. Cek balik, check before punya date dengan ke depan punya date tahun 2020 je. Bukan prediksi, kita bukan prediksi, tapi pakar-pakar yang mana pakar ulama-ulama, dia orang kaji benda ni. Maknanya kalau jadi, maknanya kita dah prepare. Tapi kalau tak jadi, alhamdulillah Tuhan dah panjangkan benda tu. So kita prepare tak salah pun. Macam tu kan. Perang akhir hampir mula, kita menuju penamat. Ayu teguh jiwa raga agar nanti terselamat. Netizen kita kan dia suka macam menghukum tanpa dia orang tahu apa benda. Contoh upload kat Instagram, orang lain upload, dia orang tak tengok pun kadang-kadang apa yang di-share tu kecam tanpa dia orang faham. So Wan gunakan satu konsep ni, tabayun. Tabayun ni adalah bersangka baiklah kau terhadap sesuatu perkhabaran selagi kau tak tahu kesahihan dia. Tabayun dengan tasabut. So itu eksperimen dia. So daripada lagu tu apa yang Wan nak sampaikan dekat orang ramai sebenarnya? Mesej apa yang sebenar-benarnya? Dunia kita ni dah di penghujung dah. Bukan nak cakap Wan ni baik, tak ada. Tapi takat mana mampu nak share apa yang kita tahu. Dunia kita ni dah hujung-hujung macam tu. Jadi beringatlah, itu je lah. Minta belanja sikit. Perang akhir hampir mula, kita menuju penamat. Ayuh teguh jiwa raga agar nanti terselamat. Tembikai ke durian? Tembikai ke durian? Bukan macam tu. Bukan. Jawab salah satu. Barang-barang muat. Tembikai ke durian? Durian. Badminton ke futsal? Badminton. Zarazia ke Jananik? Jananik. Sebutkan 3 ciri-ciri wanita idaman Wans Ahmad. Solehah, hormat orang tua. Allah. Ikhlas. Kalau korang ada ciri-ciri tu boleh DM dia kot. Okey, Wans. Ha. Kenapa pakai tudung warna kuning hari ni? Lawa. Kuning lah. Betul lah orang cakap tu, cinta kan membutakan. Memang benar aku mencintaimu. Memang benar rasa menyayangimu. Setulusnya rasa hati ini hanyalah padamu. Untuk Wans Ahmad, semoga sukses selalu. Amin. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Dan yang baik-baik untuk Wans Ahmad. So, thank you Wans Ahmad. Thank you juga Koko. Tim Borak Kopitiam sebab sudi jemput. Yes. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Kat. Rasa macam Jodoh lah. Macam rupa macam sama. Sama kan? Tu orang kata. Macam Koko kena pick up line kan. Muka pun lebih kurang sama. Jodoh lah Okay. Baik, itu tumpang dia dan kami nak update lagi antara dalam COVID ini pastinya ada yang sedih, ada yang manis, ada yang positif, ada yang negatif. Akan tetapi keprihatinan Raja Pemasyuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria terhadap rakyat sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Lebih-lebih lagi dalam situasi yang getir ini. Dan semalam viral apabila Raja Pemasyuri Agong berkenan untuk menyajikan nasi berlauk hasil air tangan baginda kepada petugas di Hospital Sungai Buloh dan juga Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Kementerian Kesihatan di Putrajaya ya. Jadi dikongsikan melalui Instagram ini. Jadi itulah antara menu-menu nasi goreng Cik Minah sayang merupakan antara menu utamanya. Betul lah kan dapat rasa masakan. Betul. Awak pun terlain Leo kenapa Muaz? Betul lah. saya rasa seronok bila ialah raja dan rakyat berpisah tiada ni. Kita rasa dekat dengan pemimpin ataupun mereka yang sentiasa bersama dengan kita kan. Dan saya pasti itu semua perasaan rakyat Malaysia. Agong kita, pemaisuri kita. Alhamdulillah. Betul. Okey, dan itu adalah daripada sisi positifnya. Inilah keadaan di mana kita perlu menghulurkan bantuan, bagi kata-kata semangat kepada frontliners yang tidak tidur malam. Betul. Kan? Shift pun dah tak ada shift dah tak pagi ada shift, petang. tak ada. Habis OT, shift tak ada sambung lagi sampai ke malam. Sebenarnya mereka adalah hero yang sangat hebat. Betul lah, memang hero. Yes, betul. Baik, Dayah, kita akan kembali kejap lagi untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Ya. Kita rehat sekejap ke? Sebab kejap lagi dengan cerita ada lagi kita nak borak-borak dengan guest. Tapi jangan risau. Melalui jauh tapi kita dekatkan, okey? Aboy, okey. Selepas ini kita berjumpa kembali dalam Borak Kopitiam.
اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Alhamdulillah klip video tadi Kembara Hijrah dari kumpulan Musyidin ya. Kita dapat saksikan bersama-sama, kita dapat hayati pengertiannya dan dapat lihat bagaimana lawanya masjid tersebut. Ya, betul. Jadi kalau anda selalu rasa macam tempat ni selalunya band atau grup nyanyi, tak ada. Saya Muaz bukan nak buat duet pun dekat sini. Tidak menyanyi pun. Kita layan video klip dan juga sebenarnya kita ada salah seorang ahli di talian yang nak borak-borak dengan kita. Betul tak? Kita ada Dai Aiman. Assalamualaikum. Selamat pagi Dai. Assalamualaikum. Dai Aiman. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Dengar bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Amboi, bagus. Dia rasa macam dia interview kita sekarang ni. Okey, Dai Aiman. Tadi kita orang baru tengok video klip awak ni dengan grup kan. Nak tahu lah, masjid tu cantik dekat mana? Itu dekat Masjid Sri Sendayan. Minggu baru buka tu, kami dah rasmi dah. Wah, pantas.
Patutlah cantik. Betul, pandai mengambil peluang. Dan kalau kita lihat juga untuk kumpulan Munsyidin dan juga lagu Kembara Hijrah ni, mungkin boleh kongsikan mengenai projek ini. Lagu Kembara Hijrah ni dia satu lagu yang dah digunakan di sekolah-sekolah sampai ke peringkat kebangsaan dan sebagainya. Cuma kita belum buat recording secara officially lagi. Jadi maknanya lagu ni sebenarnya dah berkembang dah di seluruh Malaysia ni, sekolah-sekolah sebagainya. Tapi yang mencipta lagu ni adalah salah seorang daripada ahli kumpulan kita sendiri, iaitu saudara Muzamil, iaitu penulis dan komposer ni. Kedua kumpulan kita orang lah pada zaman sekolah lagi. Oh, ya ke? Oh, okey. So, apa kisah di sebalik lagu ni daripada segi liriknya? Cerita sikit. Daripada liriknya, ini nak tunjukkan Kembara Hijrah Nabi SAW, yang mana kita perlu melihat kisah Isra dan Mi'raj juga dalam kita menghijrahkan diri kita daripada perkara keburukan, maksiat kepada perkara kebaikan. Okey, jadi bersesuaian dengan kita ni sentiasa melakukan kebaikan dan sebagainya. Kadang-kadang dakwah kita tu boleh menerusi lagu, perbuatan dan sebagainya. Jadi difahamkan juga salah seorang yang terlibat dalam kumpulan ini adalah daripada anggota kumpulan Faiz, ya? Ya, betul. Tuan kita. Memang dia lah yang menjadi satu tarikan kepada lagu ni, sebab kita tengok dia membawa satu elemen taranum. Yang mana konsep lagu kita sendiri ni pun macam Farha tadilah. Kita bawa konsep taranum dalam lagu itu sendiri supaya memberikan kesan yang lebih mendalam terhadap konsep padang pasir dalam lagu tu lah. Ada padang pasir lah. Sebab kita kata Munsyidin pun dah hebat dah. Betul. Kan. Ada pula guru, ada ahli benda Faiz. Tapi baguslah, kombinasi yang bagus. Lepas tu nak tahu juga sekarang ni kita tahu kita semua kena duduk rumah. Jadi nak tahu juga apa aktiviti kat rumah. Ada apa aktiviti menarik? Aktiviti yang menarik, macam saya ada 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Jadi ini satu benda yang saya kena susun. Pagi biasa dia pergi sekolah. Jadi kita susunkan untuk buat latihan matematik, latihan jawi dan sebagainya. Kemudian pada waktu petang pula kita beriadah, main badminton dan sebagainya dalam masa yang sama. Sebab sekarang ni saya duduk dekat rumah Atun dengan nenek dia. Jadi kita kemas store sama-sama. Dalam masa yang sama kita juga ajar diorang ni kemahiran. Kita ambil kotak dan kita buat, contoh kita buat kereta, kita buat rumah. Jadi benda-benda ni mendatangkan minat kepada anak-anak ni lah. Betul. Kita takut bila mana diorang kata bosan lah. Bosan lah. Itu yang paling kita takut sekali lah. Tadi kalau anda dapat saksikan visual tadi adalah video lama Dai Aiman bersama dengan anak-anak dia main badminton, tapi sekarang ni kita bermain kat rumah saja. Ya, nampak tu duduk pun dekat meja menulis mewarna. Inilah orang kata waktu bonding juga dengan anak-anak kan. Tapi yang penting stay at home and then kat rumah juga. Untunglah kalau kat rumah tu ada macam-macam ruang boleh buat aktiviti. Betul, macam-macam penuh. Tapi ada tak buat live dekat Facebook ataupun Instagram buat mungkin perkongsian ilmu dan sebagainya? Lepas ni ada beberapa program yang kita buat secara live di Facebook dan Instagram. Dan ada beberapa company dan syarikat yang minta kita buat live lah perkongsian dengan orang ramai berkaitan dengan COVID-19 ni juga. Okey. Baguslah, saya rasa Dai Aiman teruskan juga aktiviti dengan anak-anak. Okey. Dan tapi kita nak tahu juga perkembangan mungkin selepas ini insya-Allah selepas COVID-19 reda dan sebagainya, mungkin ada apa-apa plan bersama dengan kumpulan? Dengan kumpulan Munsyidin sekarang ni kita dah keluar single ni, kira single yang kedua lah. Single yang pertama kita yang bernama Cinta Syurga, boleh tengok dekat YouTube, dan single kedua ni Kembara Hijrah. Jadi Kembara Hijrah ni ada kelainan dan kita nampak kita akan buat road tour terutama di program-program kebesaran di masjid dan di surau. Bukan setakat itu, kita akan pergi di sekolah juga untuk mempromosikan lagu ni lah. Okey, baik, insya-Allah. Jadi kita doakanlah COVID-19 ni reda supaya boleh teruskan lagi yang promosi kan. Kita nak tahu juga mungkin ada yang rasa macam dah jatuh cinta bila tengok video klip tadi. Nak tahulah pasal kumpulan Munsyidin ni. Share kat Instagram sikit, Aiman. Instagram saya @aiman_, dan Munsyidin lah, boleh type saja Munsyidin Instagram, akan keluar nanti. Tapi nampak video klip saya tu ada orang kata
putih sangat tu. Tak apa. Itu dinamakan efek aura selepas ambil wuduk. Sama itu cahaya on point. Tak, kita nak bagi semua sama lebih kurang warnanya. Amir, terima kasih sekali lagi kepada Daya Aiman. Okey, sama-sama. All the best. Sama-sama doa, okey? Alright. Okay, thank you Daya. Sama-sama. Sama-sama. Okey. Okey. Jadi sekali lagi kepada anda semua, pelbagai cerita yang kami kongsikan hari ini. Dan sekali lagi peringatan kita berulang kali telah pun disebut untuk anda bertanggungjawab, jaga diri baik-baik di rumah. Sebab kalau kita tengok, ianya meliputi segala-galanya. Dari pemimpin kepada selebriti, kepada ustaz, kanak-kanak sendiri telah memberikan arahan serta jangan memberi nasihat. Jangan keluar, duduklah kat rumah, buatlah macam-macam aktiviti yang boleh buat. Dan apa yang anda nampak di skrin sekarang adalah kemas kini langsung COVID-19. Memang kita ada sharing kalau anda nak pergi ke www.moh.gov.my. Kita ada www.outbreak.my. Sebenarnya sumber-sumber kita boleh dapatkan info yang terbaru, tapi pastikan anda refer pada page yang betul. Dan seperti apa yang Muaz katakan tadi, jaga kebersihan, duduk di rumah dan sebagainya. Dan sekali lagi, saya rasa saya perlu sampaikan ini, sebenarnya musuh terbesar kita sebagai rakyat Malaysia adalah bukan COVID-19, tapi musuh terbesar kita adalah sikap kita, kedegilan kita dalam waktu kita merungut, kita terpaksa duduk di rumah. Fikirkan mereka yang sedang berjuang, tidak tidur malam. Kepada semua frontliners, you are our hero. Teruskan berkhidmat, teruskan bertugas, kerana kami sangat-sangat menghargai segala pengorbanan anda. Dan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang berjaya menjadi bertanggungjawab. Betul. Ingat, stay at home. Okey, ayo 9 hari lagi insya-Allah kita akan terus berjuang untuk kita duduk buat kerja kita di rumah, mereka yang berada di luar buat kerja mereka untuk negara kita tercinta. Jalankan tanggungjawab anda, jangan pentingkan diri sendiri. Kalau ada simptom awal-awal lagi dah boleh pergi jumpa doktor, okey? Anda punya keluarga, mereka juga punya keluarga. Baiklah, saya dengan Muaz saya ucapkan Assalamualaikum. Kita jumpa Borak Kopi Tiap minggu hadapan. Alright, jom kita saksikan video klip ini. Istimewa untuk anda. Jaga diri, just stay at home. Assalamualaikum. Yeah. This one's from Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Are you ready? It's a blessed occasion. Every day for him is a celebration. You can be Malaysian or Jamaican. Our beloved is loved down in every nation. We send salawat the whole congregation upon who Muhammad, the best of creation. We only want love now, no more hating. We live by peace, mercy and patience. Allah ya Karim, salli ala nabi, khairu khalqi al-amin, al-Mustafa al-Habib. Allah ya Karim, salli ala nabi, khairu khalqi al-amin, al-Mustafa al-Habib. Sallu ala nabi, ala Muhammad, he's the prophet of mercy.